Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat Inspire semua. Okay. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat lagi bersiaran langsung di page Inspire. Okay, hari ni tajuk kita berkenaan dengan peka. Okay. Peka dekat sini kalau kita tengok peka dengan mata, okay, untuk kita melihat, dengan mata hati untuk kita menilai, dengan mata fikir untuk kita menimbang. Kalau kita nak cakap pasal peka ni kan, kita sebagai seorang insan, peka ke kita? Peka ke kita? Apakah kita ni termasuk antara orang yang peka? Okay. Bagaimana seorang itu memiliki sifat peka? Pertama sekali, memang secara semula jadi mereka memiliki sifat peka kerana anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini dinamakan anugerah atau disebut sebagai wahbiyah. Okay, untuk kita dapat benda, perasaan yang peka dengan keadaan sekeliling kita, tak kisahlah. Sebab peka ni boleh dikatakan peka dengan hubungan, okay, hubungan sahabat, okay, hubungan kita dengan saudara-saudara yang lain, hubungan kita dengan majikan, hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Okay. Sebab bila kita kata pakai perkataan peka ni, peka ni kita kena ada dalam setiap diri kita. Kita kena peka lah. Kita kena peka. Macam semalam Alang punya tajuk Nurul Nadira. Assalamualaikum Kak Ita Goja. Waalaikumsalam Nadira. Sihat? Alhamdulillah. Hope sihat. Hope Nadira hari ni peka lah. Sebab dia peka. Sebab Inspire akan berlangsung setiap malam. Pukul 9 malam. Okay. Terima kasih Nurul Nadira. Waalaikumsalam Alang. Terima kasih Alang. Duduk kat situ dan sebab semalam 1 jam lebih. Hari ni tak adalah sampai 1 jam lebih macam Alang. Tapi kira Alang pun peka lah kan hari ni. So hari ni kita bersama langsung lagi. Alhamdulillah. Kalau kita nak ikutkan rasa peka kita ni kan, macam Alang punya kisah semalam, jangan stres. Sampai yang ada kawan dia nak bunuh diri dan Allah datangkan sahabat yang betul-betul dia nak jumpa, sangat-sangat nak jumpa dah lama. Masa dia nak bunuh diri tu, beli racun tikus tu, lepas beli racun tikus tu dia jumpa Allah jalankan, Allah benarkan hati kawan dia untuk nak jumpa dia. Bila berborak-borak dengan kawan dia, bergelak ketawa, balik rumah sampai dia lupa dia nak bunuh diri malam tu. Okay? Nampak tak? Kita kena peka dalam keadaan sekeliling kita. Kita nak tengok kawan kita macam mana keadaannya. Biasanya kawan kita ni, biasanya gelak-gelak, huha. Tiba-tiba hari ni dia lain pula. Okay? Dia diam, tak bercakap. Bila kita buat lawak pun, dia diam, tak gelak. Okay? So, kita sebagai seorang sahabat, kita kena peka. Pergi dekat dia, tanya dia, kenapa tak gelak? Rahang, ada masalah ke? Okay? Ataupun memang di masa tu boleh lepas cocok botox ke tak boleh gelak kan? Kalau cocok botox dia macam kerah kan? Nak gelak tak boleh. Macam tu kan? So kita tanya dia kenapa. Okay? Itu yang kita katakan self of kita punya rasa kita. Okay? Kita tak dapat lihat dengan mata. Kita dah dapat lihat dengan mata. Okay? Macam mana gerak gaya dia, okay, dia punya body language dia tak sama sebelum. So kita tengok pula dengan mata hati dia. Kalau kita tanya dia tak bercakap ke apa, kita tengok dengan mata hati dia. Okay, kita tengok cara dia, okay, kita selami hati dia, kenapa kan tak sarapan ke hari ni? Sakit perut ke? Apa? Semua tu orang cakap kepekaan kita pada setiap anda. Contohnya sekarang tengah COVID. Tengah COVID, orang-orang semua, anak-anak pula kita dapat kisah pekerja-pekerja Malindo Air diberhentikan, sangatlah
sangatlah orang cakap kita tak ada dalam keadaan dia tau. Kita tak tahu macam mana perasaan dia. Okay, kita nak pergi kat dia pun, saya pun tak kenal siapa staf Malindo tu. Tak ada kawan-kawan saya yang ada bekerja dengan Malindo. Okay, so apa yang kita boleh titipkan, kita peka dengan kita punya doa kepada mereka. Supaya mereka diberi kekuatan, okay, ketabahan untuk terus menjalani kehidupan ni. Bukannya dia nak hidup sehari dua je. Dia nak hidup sampai dia mungkin dia ada anak-anak, ada mak, apa semua. Okay, dia nak melangsungkan dia punya kehidupan tu macam mana. Nak pula dia orang tu husband and wife kerja dekat Malindo. Okay, macam mana tu. Okay? So kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Ini tak bila kena sikit je benda semua dah melenting ke apa ke. Okay, kita tengok orang yang betul-betul diberi dugaan macam tu, macam mana. Okay, so kalau kita tak dapat nak cakap yang tak elok pasal keadaan seseorang tu, kita fikir balik apa yang dia orang dah harum. Okay, kalau kita nak katakan kita sekarang bagus, sebelum ni sebelum aku berjaya ni, aku dah kena tu, aku dah kena ni, macam-macam benda aku dah ni. Kau baru sikit. Tapi sikit dia dengan banyaknya kita, kemungkinan beban yang dia tanggung tu tak sama. Okay, sebab apa? Sebab Allah dah cakap dah. Okay, Allah dah cakap, aku tak menurunkan satu beban tu selain dia mampu untuk menanggung beban tersebut. Okay, so kita kena peka. Alah, aku okey je, inject BCG dulu, tak menangis pun, tak apa pun. Okay, yang dia tu pula meraung-raung, nak inject meraung, nak cucuk, tak cucuk, makin lama makin jauh. Okay, tu susah, nampak tak? Okay, kita kena peka. Orang tu memang takut jarum, yang kita ni tak takut jarum. Okay, so kepekaan jenis-jenis macam tu lah yang kita kena tengok. Okay, contohnya saya ni orang Melaka, okay, cakap lepas. Okay, kalau dekat kalau saya guna kerja-kerja volunteer tu, memang adalah aja yang jadi bahan. Okay, memang ada jadi bahan. Okay, so macam saya ni, masa saya bekerja lah, okay, okay, saya ni kasar sikit bahasa dia. Jadi masa tu saya dengan kawan saya ni tengah borak benda yang kelakar. Tetapi ada pula kawan di depan tu tanya, itu junior yang baru. Okey, dia macam tak biasa lagi lah dengan saya kot. Tak biasa lagi dengan kita orang punya situasi membahan. Okey, menjerit. Tiba-tiba dia, "Oi," dia cakap macam tu. Aku senior kot. Kan, aku senior. Tiba-tiba, kau oi dengan senior ni. Tiba-tiba, amboi, kurang ajar, biadab, oi je. Tiba-tiba dia terus duduk. Okay, sebab depan tu ada partition untuk ni meja. Lepas tu dia duduk. Tiba-tiba kawan I yang kiri kanan dia macam ni, Ayuk, okay, Ayuk, syaitan dia dah keluar. Okay, Ayuk. Lepas tu saya macam tengok, alamak, dia duduk, lepas tu muka dia merah. Dia ni nama dia Wati. Dia budak Kelantan. Memang muka dia memang suci, memang baik, memang tawaduk kan. Lepas tu kan timbul rasa satu bersalah. Bukan satu bersalah, 1001 bersalah. Alamak, macam mana ni? So masa tu saya dah rasakan macam habislah. Dia dah kecil hati kot. Sebab dia tak biasa dengan cara kasar saya kan. Kata orang Melaka ni mulut dia memang bertahan juga kan. Okay. Lepas tu saya macam, alamak, apa dah buat ni? Masa tu kepekaan saya tu dah tiba-tiba terus automatik, alamak kan. Muka dia pula dah merah. Lepas tu dengan rasa bersalah dia, saya pergi dekat tepi, lepas tu pergi dekat sebelah dia. Wati, terasa ke apa akak cakap tadi? Akak memang macam ni, kasar. Akak gurau je, tak ada benda. Wati. Lepas tu dalam keadaan dia mereply saya tu balik, dia macam, dia tak risau. Tapi bila akak cakap saya kurang ajar biadab, saya terus, lepas tu wow, dia menangis.
Okay. Rau dia menangis. Alamak. Masa tu kan memang lepas tu semua pandang saya. Ayo, tak tahu kita. Alamak. Lepas tu saya cakap, saya usap belakang dia. Akak minta maaf Wati. Sorry lah. Tak. Benda tu bergurau je. Bukannya betul pun. Wati tak kurang ajar. Akak yang kurang ajar. Cakap macam tu. Okay. 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 Waalaikumsalam Yus. Okay. Pergi bancuh air tu. Okay. Air muni fijas. Okay. Ni semua alang lah ni. Okay. Hahaha. Suka. Lepas tu. Bila saya dah serba salah tau. Saya ni memang serba salah. Memang serba salah sangat. Saya dah buat orang menangis. Okay. Lepas tu. Yus. Hahaha. Padan muka. Ya. Memang masa tu memang akak pun memang padankan muka akak. Okay. Lepas tu macam. Terus. Serba salah. Usap belakang dia, akak minta maaf tu. Lepas tu saya pergi balik dekat saya punya tempat macam duduk sekejap. Alamak, apa aku dah buat ni kan. Lepas tu saya beritahulah kawan saya buat Wati nangis. Lepas tu semua macam adeslah kan. Apalah bergurau dia kata macam tu kan. Alah biasalah kita gurau, mana tahu dia tak biasa bergurau dengan kita secara kasar kan. Lepas tu saya lunch. Lepas tu tiba ada pisang goreng. Lepas tu ada karipap. Lepas tu saya belilah karipap dengan pisang goreng. Lepas tu saya bagi dekat atas meja Wati ni. Lepas tu saya tulis note. Saya cakap saya minta maaf banyak-banyak. Okay, akak minta maaf banyak-banyak. Bukan sengaja, tak sengaja. Makanlah goreng pisang ni. Goreng pisang ni sedap. Okay, beli dekat TNB. Okay. Lepas tu tiba-tiba saya dah duduk tempat saya dah buat kerja saya, tiba-tiba saya dapat teks. Wati teks. Terima kasih banyak-banyak. Sedap goreng pisang ni. Tapi Wati pun minta maaf sebab tak tahu kenapa Wati tiba-tiba menangis macam tu. Okay. So nampak tak? Bila kita merasakan diri kita peka, okay, dan kita dah buat salah, kita mendahului dengan kemaafan daripada diri kita. Sebab kita dah tahu kita salah, kita minta maaf, okay? Dan Alhamdulillah hubungan tu lagi kekal sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampaikan masa nak balik tu, ada yang member tak tahu apa yang saya buat dekat Wati ni. Lepas tu masa nak balik tu, saya jumpa dia dekat lift. Okay, saya nak balik, dia pun nak balik turun. Lepas tu tiba-tiba dia hug saya. Okay, kita orang pun berpelukan lah. Sampai kan ada kawan saya nama dia Fik. Motif tiba-tiba peluk. Okay, nampak tak? So dekat sini dia punya value dia adalah, dia punya moral dia adalah kita peka dengan orang. Kita peka kita dah sakitkan hati orang. Kita peka yang kita buat orang nangis dan kita minta maaf dengan cara yang betul. Okay, buatlah. Macam mana kalau masa tu saya biarkan dia macam tu? Pergi biar macam tu. Adakah mungkin saya jumpa dekat lift, kita orang tak berpelukan? Okay. Adakah hubungan tu akan renggang? Okay. Macam mana pula caranya kalau kita sebaliknya apa yang saya buat kat situ, saya tak minta maaf, tak belikan goreng pisang sedap TNB tu, tak belikan karipap untuk dia. Okay. Apa akan jadi pada hubungan saya dengan hubungan dia selepas itu? Berbeza bila saya belikan goreng pisang, saya minta maaf, saya orang cakap ada approach dari diri saya sendiri untuk nak minta maaf dengan dia. Okay, lepas tu benda tu ukhuwah tu menjadi lagi lebih rapat. Sebab saya ni yang tua. Okay, bila kita dah buat salah tu, mengaku je lah kita salah. Okay, itu salah satu cerita yang betul-betul saya ingat sampai sekarang lah. Saya buat Wati nangis. Okay, dia lecturer engineering. Okay, dia memang budak yang baik lah. Tiba-tiba dapat senior pula orang Melaka macam saya, okay, yang cakap lepas ni. Jadi dekat situ kita nampak lah, kita memang kita kena perlu peka pada diri kita. Okay, kita kena peka pada diri kita. Okay, kalau kita dah buat salah tu minta maaf. Okay, janganlah nak ego tinggi sangat. Ego tu tak buat ke mana? Nak buat gimana? Nak letak dalam handbag? Okay, nak simpan, nak balut dengan hadiah. Nak simpan hadiah tu tinggi-tinggi ego tu. Tak ke mana ego tu? Tak ada siapa nak ego tu. Kalau orang yang ego dia ni tinggi sangat, tak peka dengan orang lain,
tahu tak orang takkan sayang dia. Okay, kalau kita baik, kita peka, Alhamdulillah, insya-Allah orang akan sayang kita. Okay, kita buat baik. Okay, orang tu yang sedar diri. Okay, saya dapat satu komen daripada Zaki Hasanan, aka Alang, orang tu yang sedar diri. Betul lah. Kita kena sedar diri Alang. Alang pun kena sedar diri Alang. Kita dah sama-sama tua. Tapi Alang lagi tua. Okay, sekian. Okay. Eloklah sedar diri, okay? Yus, memang sedar diri ni pun, okay? Jadi, kalau kita nak ikutkan kita punya kita punya asyik orang dia nak peka dengan kita tapi kita tak peka. Kita sebenarnya dalam kita punya persahabatan, dalam kita punya environment, kita kena saling peka lah, okay? Bila nak pula kita dalam masa tengah buat kerja, okay? So, tim kita memerlukan kita, okay? Kita tolong dia, kita peka, kita tahu dia tak boleh buat seorang kerja tu. Okay, nak pula tiba orang atasan bagi kerja berdimo-timo lepas satu-satu sebab dia lupa kot. Dia ni aku dah bagi dia kerja banyak dah. Okay, aku ni dah bagi dia kerja banyak dah, tiba bagi kerja banyak. Sampai orang tu macam terlepek. Okay, bukan orang itu tangan sotong. Orang-orang yang pegawai atasan ni kenalah alert, kenalah peka. Yang dia ni dah terbeban dengan banyak kerja. Okay, boleh tak deliver kerja tu dengan cara yang balance, okay? Sebab kita ni kalau dalam bekerja memang banyak benda, okay? Tu kerja kau je lah, tak nak. Kalau kita dah siap kerja kita, apa salahnya kita tolong kerja kawan kita, kita pemudahkan kerja kawan kita, okay? InsyaAllah, okay? Bila kita mudahkan kerja orang, kerja kita pun akan dipermudahkan olehnya. Kita tak tahu cara dia macam mana, okay? Mungkin dari segi nak mencari rezeki, okay, mungkin dari segi nak belajar, dari segi nak berniaga, dari segi nak berjodoh. Ini tak. Dia peka pasal apa? Dia peka pasal Nilofa dah bertunang dengan P. Yuris. Kau dah sampai sekarang semua nak jadi, semua nama tu Koris. Okay, semua nak bagi tazkirah malam Jumaat, saya boleh bagi tazkirah malam Jumaat dan kan. Yang itu dia peka. Yang itu dia alert, okay, benda-benda tu semua. Jadi kita kalau nak peka pun biarlah peka benda yang bermanfaat untuk kita dengan untuk orang. So, kalau macam kita buat kerja sukarelawan ke apa ke, kita kena peka. Bila kawan kita tu tak boleh nak buat kerja tu, apa salahnya kita yang ada skill sama, kita tolong dia buat. Okay? Mana tahu, kita tahu keadaan dia, kita tak tahu keadaan dia macam mana, sebab kita ni sebenarnya dalam kehidupan kita berbeza-beza. Ada yang diberikan rezeki yang melimpah ruah, okay, rezeki yang melimpah ruah sebab tak tahu nak pergi mana, nak bawa mana duit tu. Ada yang diberikan rezeki berjodoh, okay, tapi ada juga dia rezeki ada jodoh tapi tak ada anak, okay. Ada yang tak ada jodoh tapi rezeki yang Allah bagi untuk dia menolong adik-beradik melampau hebatnya. Okay, benda tu balance untuk kita. Memang kita nampak benda tu apalah dia ni ada ni, aku tak ada ni. Tapi bila kita tengok orang yang bawah daripada kita macam mana? Okay, sama juga kalau orang tu macam saya, kalau orang yang baru masuk dalam office, okay, orang baru lah, okay, orang baru. Sebab bila orang baru masuk, dia tak familiar tau dengan kita punya environment. Environment kita yang macam mana ni dia tak familiar. So kita yang kena bawa dia. Okay, kenalkan ni sekian apa semua. Okay, kita tolong dia. Okay, kerja ni macam ni. Kita masukkan dia dalam kita punya circle. Jangan biarkan dia junior baru pergi makan seorang-seorang, pergi buat kerja seorang-seorang, pergi training seorang-seorang. Tak eloklah macam tu. Okay, as a part of a team, kita kena bawa dia sekali dengan kita. Bila kita nak pergi makan, jom kita makan. Kita biasa makan dekat TMB, goreng pisang kari pap sedap. Okay, dia punya teh tarik sedap. Okay. So kita bila kita ada sifat yang peka macam tu, alhamdulillah, insya-Allah kita dalam circle kita adalah orang-orang yang sentiasa peka dengan kita. Okey. Contohnya kawan kita, contohnya lah macam Ina ada cerita, okey. Ina ada cerita masa
kalau dia jujur, dia punya tajuk tu jujur. Okay, masa tu kawan dia ajak keluar makan, dia tak nak. Okay, jujur dia katakan dia tak nak. Kenapa? Sebab dia tak ada duit. Okay, kalau masa tu pula kawan-kawan dia jenis yang kawan yang bagus lah, share masing-masing belanja Ina. Nampak tak? Kita kenyang sama-sama. Bukannya Ina, okay, Ina tak ada duit, Ina berlapar seorang-seorang sampai esok. Tak. Okay, sebab rezeki tu Allah dah tetapkan pada kita untuk kita share dengan Ina. Ingat tu, setiap rezeki apa yang diberikan kepada kita sebenarnya bukan untuk kita seorang. Kita ni adalah saluran dia, channel kita. Okay, kalau gaji kita lebih daripada orang, channel kita tu untuk kita bagi kepada orang, bukan untuk kita. Untuk kita tu, itu yang kita bagi ke orang. Yang untuk yang kita simpan dalam bank tu yang tak berusik tu, kalau kita meninggal tak jadi apa. Okay, kecuali lah kalau kita ada wakil kita yang sedekahkan duit tu kepada kebajikan ke apa, alhamdulillah benda tu manfaat sampai kita ke akhirat. Okay, so bila kita kan sempat peka ni memang penting lah dalam kehidupan kita. Okay, kita kena benda tu kena penting. Benda tu kena penting. Dia dah silap dah tu. Benda peka. Apa hal ni kan? Apa hal tiba-tiba cakap tak betul ni? Semua orang kena peka ni. Okay? So bila kita balik-balik kepada peka ni, bila macam contohnya kita share hari ni, okay, alhamdulillah Inspire ni adalah satu platform yang untuk kita sharing benda-benda yang bermanfaat, pengalaman kami daripada dulu, okay, pengalaman kerja, apa yang kita orang lalui. Tapi yang paling legend sekali Alang lah, sebab dia punya pengalaman memang banyak selain daripada dapat kuah tom yum dengan serai tu. Okay, so macam kita share kalau ada orang bercakap pasal kita, okay, yang kita ni apalah, cakap benda topik peka pun tak betul lah, apa benda lah. Bagi saya ambil, saya peka dengan komen-komen di luar dan saya akan membaik pulih, okay, dan improve myself untuk yang lebih baik. Okay, contoh macam Alang lah, okay, yang lebih baik, bukannya kita down. Macam Alang cakap lah, bila orang bercakap di belakang kita, dia sebenarnya akan berada sentiasa di belakang kita. So janganlah kita pergi reverse tengok dia, alamat dia akan jatuh lah ke belakang. Okay, just kita pergi depan. Okay, dan kita ni jangan mengecilkan hati kawan-kawan kita lah. Macam saya ni memang banyak orang terkecil hati disebabkan gurauan je. Okay, memang banyak, tapi memang sentiasa kalau saya dah gurau saya minta maaf. Okay. Tapi biasanya kalau saya bergurau pun dia orang suka, walaupun benda tu memang menyakitkan hati, tapi dia orang suka, dia orang gelak. Okay, tapi tak tahu dalam gelak dia tu sakit hati ke apa kan. Tapi bagi saya lah, jangan kita menyakitkan hati orang terlampau sangat, jangan kita downkan orang terlampau sangat sampai kita ni macam hebat lah sangat. Okay, sebab bila hati dia terasa terluka, murung ke apa, dan masa itu, okay, anda membuat dia bersedih, menangis, membuat dia kusut dalam kehidupan dia, okay, dan selepas itu dia terus pergi berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengadu nasib pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kamu buat pada dia. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, sebab anda di dalam keadaan yang sukar. Sebab dia darat terus mengadu pada Allah tau. Apa yang awak buat dekat dia, hati-hati. Okay, doa dia dengan menangis, dengan berjurai air mata dia, bercakap, si Anu tu, dia kata, saya sosek-sosek, tak apa benda, padahal saya ikhlas memberi sepenuh kata-kata saya, pengalaman saya untuk menjadikan iktibar dan manfaat kepada masyarakat di dalam page Inspire. Nampak tak? Dia nak lakukan kebaikan, tapi kamu memperlekehkan kebaikan itu, bagaimana? Siapa yang teruk sekarang? Okay? Jangan buat begitu, okay? Sebab kita kena peka. Macam saya cuba sedaya upaya untuk live, okay, di page Inspire. Sebab saya ni tak pernah buat benda macam ni, sebab skill saya adalah skill di dalam bidang yang berlainan, bukan di dalam bidang yang bercakap. Okay,
Saya bukan dalam bidang dia bercakap untuk satu fakta yang betul, tapi saya share apa sekadar yang mampu saya share kan. So benda-benda macam tu kalau minta skill saya dari segi dalam bidang saya, insyaAllah saya boleh buat. Okay, tapi ini adalah benda yang saya rasa saya baru 3 kali kot. Okay, satu berdaya tahan hari tu. Okay, yang second apa yang saya lupa dah, yang sekarang peka. Okay. Ya betul, ish gitu sekali. Betul lah, jangan main ya. jangan membongak sangat, nanti orang mengadu direct dengan Allah, baru tahu macam mana keadaan dia kan. Sebab kesedihannya dia tu, okay, yang kamu tak peka tentang perasaan dia, okay, buat tak tahu je tentang perasaan dia. Sama juga macam orang cakap dalam hubungan suami isteri kan, bila kita menyakitkan hati sesama, apa macam husband sakitkan hati isteri, isteri sakitkan hati husband, di mana keberkatan di dalam rumah tangga tu. Peka. Okay. Kalau macam si isteri tu nak mintakan beli bunga, belikanlah bunga dengan pasu bunga sekali. Sebab esoknya tak payah beli. Sebab bunga tu dia boleh tanam lagi, dia akan berkembang sendiri. Biar dia petik je kat situ. Okay. Dalam keadaan tu kita kena bagi idea kreatif sikit. Okay, bijaksana. Bila-bila kepekaan ni kena adalah dalam sifat setiap insan. Okay, kalau macam kucing datang kat kita ke apa, kita nak peka. Okay, of course lah dia nak minta makanan. Kucing tu datang kat kita, kucing tu bukannya boleh masak sendiri. Okay, pergi ada dapur sendiri. Makhluk-makhluk macam animals ni memang dia perlukan manusia untuk beri dia makan. Tapi janganlah pula pergi dekat kandang buaya bagi makan, suap benda semua, agak-agak lah sikit. Dia makhluk-makhluk yang manja ni. Okay, even anjing pun kalau dia nampak dia kelaparan pun bagilah sedikit, kongsi rezeki tu. Kucing tu kalau datang ke kita, janganlah dibagi tulang-tulang, bagilah isinya sekali. Kesian dia, tulang tu manalah mengenyangkan dia. Kalau awak nanti dibagi tulang je, kenyang ke? Bagilah ikan tu sekali. Ini tak, tulang sekeping tu dibaginya kucing tu, bagilah ikan seketul, seronok sikit dia. Dan dia juga mendoakan kita, ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah rezeki yang murah kepada hamba Allah yang beri aku ikan seekor ni. Ikan siakap pula tu, masak goreng, kau besar ikan siakapnya. Okay. Benda itulah yang dah dikatakan, kepekaan kita ni memainkan peranan yang penting lah di dalam kita menjalinkan persahabatan dalam kerja ke, hubungan suami isteri ke, adik-beradik, okay, jiran-jiran lagi lah kita kena peka. Okay, ada yang orang tu jiran 10 tahun duduk, 10 tahun tak kenal sebelah tu siapa nama, jiran dia siapa, kan? Yang itu tak elok juga. Okay, sebab kita ni hidup bermasyarakat, nak kita hidup dalam satu taman. Okay, bila satu taman tu kita kena menyapa kita punya jiran-jiran sebelah. Okay. So biasanya kalau dekat taman-taman ni biasa banyak yang isu adalah parking kereta. dia parking kereta tu kan betul-betul dekat pintu pagar orang tu. Betul-betul dia ambilnya pembaris, line, okay, tali tangsi nak ukur betul-betul bonet kereta tu. Itu berkira betul jiran tu kan. Okay. Ada pula jiran yang tak reti nak bertolak saja yang lain. Dia parking pula dekat tengah-tengah orang tu punya pagar. Dah pula dia nak keluar tak boleh. Okay, mentang-mentang lah orang tu tak ada kereta, ada motor dengan basikal je, kau parking kat depan pagar rumah orang tu. Alahai, elok dah sikit perangai. Janganlah parking kat pagar rumah orang depan tu. Kok kalau tiba-tiba ada emergency ke apa ke, nak keluar ke, orang sakit nak terberanak ke apa ke, kau punya parking pula kat depan kau punya kereta pula parking kat depan pintu pagar rumah dia, kau pula tak ada keluar dengan kawan, nak alihkan kereta pula tak boleh ke, kau dah menyusahkan orang. Macam mana tu? Kenalah peka. Nak kita ni hidup berjiran. Okay. Nak hidup berjiran tingkat atas. Okay, nak yang tembus bunyi tu. Kutang kutung buat sama belacan.
Bising ke apa kan, tapi nak macam mana kan, dia dah tembus bunyi, pergilah ke bawah, bagilah dia punya sambal belacan sikit, okey. Hidup mesra, berjiran, tetangga ni, okey. Sebab nanti apa-apa hal dia kita minta tolong dengan jiran juga, okey. Nalak manja yang bujang-bujang tu kan, tak kerti nak betulkan pipe ke apa kan. Jiran sebelah pula minta tolongkan betul pipe ni semua. Itulah kita kata peka kita di dalam perjalanan hidup kita seharian ni. Okay, sebab bukan kita je yang hidup kat dunia ni. Bukan kita je buat kerja ni bagus. Orang lain pun ada. Kalau kita ni pangkat tinggi, okay, pangkat kita ni tinggi, okay, ada rumah besar, harta banyak, apa semua, okay. Tapi setiap kerja kita lakukan tu semua adalah orang cakap dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan diiringi dengan orang-orang lain, okay, yang sampai kita sampai di tahap kita ada jawatan, kaya raya apa semua. Kalau orang lain tak bantu kita, kita tak ada sampai tahap tu. Kita tak ada sampai tahap tu. Peka. Macam semalam, Alam beritahu banyak cerita dengan kawan-kawan dia. Dah semalam tu macam dah mencari union dah masa Alam buat live kan. Jadi untuk yang bekerja tu juga memang kena alert lah dengan kawan-kawan kita. Bila kawan-kawan dah macam benda sakit kepala tak boleh nak fokus, kita tolong dia. Kita ringankan beban dia. Kenapa? Walaupun kita tak boleh nak buat kerja tu, itu bukan skill kita, kita tolong dia. Okey lah, jomlah pergi minum. Okey, kita release stress sekejap ke apa, tolong minum ke apa. Tak pun, balik rumah gorengkan dia nasi ke apa, pergi ke apa. Nampak tak? Sebab macam kisah saya dulu ada masa saya bekerja di company, industri masa tu. Saya tak tahulah masa tu group tu dia peka ataupun tidak. Masa tu saya tak tidur 3 hari 2 malam untuk nak settlekan kerja. Sebab hari Isnin tu saya kena hantar kepada Kementerian Bahagian Teknologi Pendidikan. Kalau tak kita kena penalti RM100,000. Okay. Sepatutnya semua kena stay. Okay, kena stay dekat situ hujung minggu, Jumaat tu. So masa Jumaat tu, masa tu saya pergi minum, balik-balik office, saya tanya semua, tengok semua dah hilang. Yang si A balik kampung, yang si B balik kampung, yang si C tak tahu ke mana. So, saya seorang-seorang, perempuan, buka office, saya kunci office daripada dalam, buka office, settlekan kerja, buat semua, print out CD sebanyak 300 keping, tak silap saya 300 keping, saya print out, saya orang cakap buat labeling apa semua, 3 hari 2 malam saya tak tidur. Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, Isnin tu diorang datang senyum-senyum, senyum-senyum sampaikan masa on the way. Hari Ahad tu sebab saya terlalu penat, saya nak pergi makan. Okey, saya nak pergi makan dan saya kunci tertinggal dekat dalam office. Nasib baik handphone saya bawa. And then bila nak masuk balik kunci tak ada. Saya terpaksalah call big boss saya, cakap, boss, saya tertinggal kunci kat dalam, bos ada kunci spare tak office. Siapa? You dengan siapa? Saya seorang je, tak ada siapa. Masa tu lah yang bos tahu yang saya buat kerja seorang-seorang 3 hari 2 malam tu. Okay. Lepas tu Isnin tu diorang balik office dengan senyum, dah siap apa lah. Dia tak tahu apa yang saya struggle. Diorang tak tahu apa yang saya alami 3 hari 2 malam saya tak tidur tu. Okay, perempuan pula tu kan. Okay, lepas tu hari Isnin pagi tu dengan saya tak tidur, saya pergi hantar semua packaging apa semua dengan CD untuk bahagian teknologi pendidikan. Lepas saya hantar, lepas tu saya tidur sekejap dekat parking kereta bahagian teknologi pendidikan dekat Damansara tu. Penatnya. Lepas tu esoknya tu barulah saya cakap dengan bos, saya cuti, saya nak tidur, nak rehat. Okay, lepas tu hari Selasa tu saya buat macam tak tahu, macam buat biasa, Tapi peritnya dekat dalam ni yang Allah je yang tahu. Kenapalah korang buat aku macam ni, tinggalkan kerja macam ni kat aku. Tapi dia sebabkan apa? Sebabkan saya tahu kalau saya tak deliver kerja tu, company akan kena penalti sebanyak 100k untuk projek tu. Nampak tak?
kita peka pasal company tapi orang lain tak peka pasal apa yang kita tengah buat masa tu. Okay. Banyak lagi lah cerita-cerita industri pasal peka ni kalau nak ikutkan. Okay. So saya cakap dekat sini, kita nasihatkanlah pada dekat luar sana, sahabat-sahabat Inspire, penonton saya. Kalau kita tengok orang tu perlukan pertolongan, kita pergilah kat dia. Okay, tak sikit sebanyak kita redakanlah hati dia yang tengah masalah, tengah kusut. Okay. Kalau kita tak ada apa untuk nak bantu dengan duit, kita bantu dia dengan doa, kata-kata gembirakan dia. Okay. Once kita bahagikan orang, insyaAllah Allah pun akan bahagikan kita. Kena ingat yang tu je. Okay. Sebab sekarang ni keadaan kita begitu orang cakap tertekan. Okay. Ya Lang, dia tak naik pangkat Lang. Lepas tu bos naikkan gaji tak. Alhamdulillah. Ita seorang je naik gaji. Lepas tu semua orang tak puas hati. Lepas tu kita tanya bos, kenapa tak naikkan gaji yang lain? Tak payah. Dia kata macam tu. Nampak tak? Allah bagi dekat situ. Okay. Okay, so dekat situ kita kena peka lah. Apa yang kita bagi ke orang, kita akan dapat balik apa yang kita sama bagi ke orang. Okay. Kita bagikan orang, Allah akan bagikan kita. Okay. Dekat sini saya cakap berdasarkan pengalaman. Okay. Kalau orang perlukan bantuan kita, kita bantu sehabis supaya mungkin. Kalau kita tak boleh bantu, kita cakap elok-elok. Okay. Jangan pula kita cakap dengan orang lain, si Temah tu nak pinjam duit aku 400. Tak apa-apalah ni dia buat tu. Aku ni bukannya apa. Aku tak ada duit nak bagi dia. Lepas tu dia bukan mengata, dia cuma nak beritahu kawan dia, tapi dah jadi isu yang orang cakap negatif lah. Okay. Lebih baik jangan. Apa yang sebab orang minta dengan kita adalah dia orang tahu sebab kita ni amanah. Sebab kita jujur. Sebab tu dia beritahu kita. Dan kita kenalah peka. Alamak. Kalau kita tak ada duit, kita tolonglah bantu dia dengan cara yang lain pula. Kan? Kepekaan kena ada lah kat situ. Okay? Benda-benda ni kena perlu ada lah dalam setiap diri kita. Peka pada situasi seseorang. Memang paling penting sekali peka situasi seseorang sebab keadaan situasi semasa sekarang tak begitu baik. Okay? Dengan kes-kes, banyaknya kes bunuh diri. Okay? Kes baru-baru ni kita diterperanjatkan dengan satu kes yang kawan karib, okay? Bunuh kawan dia sendiri. Ya Allah, Tuhanku kan, nak jauhkanlah daripada kita kan. Dulu saya pernah terbaca ada satu kes jenayah di mana arwah ni dia asyik tanya budak lelaki ni, kau bila nak kahwin, sampai satu tahap dia stres. Dia pukul kakak tu sampaikan dia terbunuh. Rasanya tanpa sengaja kot. Sebab dia punya geram dia tu dia dah simpan lama agaknya. Asyik tanya bila nak kahwin. Kita tahulah dia dah kahwin. Kan? Tapi janganlah asyik nak tanya orang tu sampai satu tahap level di mana kesabaran orang tu hilang dan terus terbunuh kawan sekerja dia ni. Nampak tak daripada kita ni tak peka. Okay, jodoh, pertemuan, ajal maut tu semua rahsia Tuhan. Saya tak tahu benda tu. Saya punya jodoh pun tak tahu. Tentang jodoh saya ni straight dengan dia. Yang satu. Mana kita tahu kan? Ini tak. Kalau jumpa raya, ni bila nak makan nasi minyak? Banyak dekat kedai kat luar tu nak makan nasi minyak. Nasi minyak kita juga dia tunggu nak makan kan. Nasi baik lah kan. Aci kan. Tapi orang cakap kita kena peka dengan soalan kita lah. Jangan sampai benda tu menyentuh sensitiviti orang tersebut. Okay. Kau bila nak kurus? Tak perlulah. Dia gembira kot dengan gaya hidup dia. Biarlah. Dia bukan minta makan dengan awak pun. Okay. Dia gembira dengan apa yang ada dia. Kita gembirakan dia lagi. Dengan memberikan dia lagi makanan. Okay. Kita tak payahlah nak orang cakap nak bercerita pasal hal orang ke apa ke. Okay. Nak bercerita pasal apa
orang ni tak bagus lah, orang ni apalah. Okay, dia gembira je dengan saiz dia tu. Apa masalah awak? Okay. Comel je bersama. Ini tak, bila nak jumpa tu ada lah benda nak selit. Okay. Tak perlu cakap tu. Okay. So bila kita orang cakap, bila kita buat baik, bila kita peka dengan orang, insyaAllah orang pun juga akan buat benda yang sama pada kita. Okay. Akan buat benda yang sama pada kita. Okay. So sampai sekarang, saya ingat lagi arwah kawan saya. Dia asyik nak jumpa tapi saya busy. Dia asyik je nak jumpa tapi saya busy, kita orang ni semua busy. Ini adalah kawan-kawan saya di Johor Bahru. Masa saya mengajar di Kos Mampuan Johor Bahru. Nak jumpa, asyik nak jumpa. Dia call. Tapi Alhamdulillah bila dia call tu saya call balik. Tak adalah kerasa hati. Dia sangat kan. Tapi last sekali dia cakap dia tak sihat dan benda semua. Okay, dia call. Lepas tu dah lama dia diam. Rupanya dia masa tu dah kritikal dekat ward Johor Bahru. Dan Allah lebih sayangkan dia. Dan dia telah mengembuskan nafas. Sekarang dah hampir 4 tahun lah arwah tu. Okay, nampak tak? Tak pekanya saya orang nak jumpa saya sampai arwah orang tu. Okay. Okay. Tu dia cakap. Selagi ada orang cakap siapa yang ada kat sini tu ni, hargailah. Peka dengan keadaan diorang. Okay, peka dengan apa yang diorang nak. Okay, kalau diorang tu nak bantuan dari segi orang cakap motivasikan diri orang, kita bagilah. Benda tu senang je untuk kita kan. Tak ada masalah benda. Jadi kalau nak ikutkan pada saya, tajuk kita hari ni peka ni memang sangat-sangat kenalah dengan keadaan semasa, dengan situasi yang agak-agak bercabar sekarang ni. Okay? Kita sama-samalah peka dengan kawan-kawan kita. Peka apa yang diorang nak. Peka dengan perasaan diorang. Entah diorang nakkan nasihat dan benda, diorang nak bahu kita ke. Pergi dekat dia. Okay, cakap dengan dia kenapa apa semua. Okay, jangan biarkan dia seorang-seorang. Sebab kemungkinan dia tak ada siapa. Dia hanya ada kita je yang dekat. Family dia jauh apa semua. And then bila dia nak luahkan kat family pun ada masalah. Jadi Allah tunjukkan jalan untuk dia kepada kita. So kita lah tempat dia untuk mengadu nasib. So kita pekalah dengan keadaan tu. Kita layankan dia. Apa yang kita boleh bantu, kita bantulah insyaAllah. Okay. Saya rasa dah 42 minit dah saya berkeudara kat sini dengan tajuk peka kita. Okay. So saya harap dengan tajuk peka ni dapatlah sama-sama beri manfaat kepada sahabat-sahabat kat luar sana. Pekalah peka dengan keadaan sekeliling, peka dengan perasaan kawan kita, peka dengan situasi kawan kita. Okay? Kita kena peka. Okay? So kalau saya tengok kat sini tak ada soalan-soalan yang lain lah. Soalan setakat Al-Yus. Okay? Yang lain tu insyaAllah okay, untuk untuk esok kita ada lagi live pada jam dan waktu yang sama. Okay, sekejap saya tengok kita punya takwim. Kita ada takwim, okay. Kita ada takwim untuk sahabat-sahabat Inspire berkeudara dengan tajuk masing-masing. Tajuk esok adalah ikhlas. Okay, akan disampaikan oleh sahabat Inspire kita yang tak asing lagi dan tak terasing, ialah iaitu Alang. Okay. Ya Inta, insyaAllah. Ya Alang, esok ikhlas ya Alang. So jumpa dengan Alang esok untuk topik ikhlas pula. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana yang bersama dengan saya. Okay. InsyaAllah saya cuba untuk memperbaiki diri saya semasa ke semasa. Okay. Dalam untuk berkongsi manfaat pengalaman yang saya ada. Okay. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi esok dengan Alang. Ya ni. Dah habis ya ni. Aku dah habis nangis dah. Okay.
Kau nak join ke masuk dalam ni? Naknya boleh lah. Okay, baru nak masuk tak apa. Boleh tengok. Benda ni boleh play balik. Okay. So, Alang cakap yang ni pergi balik. Okay, yang ni tak payah pergi balik. Yang ni off je telefon tu. Okay? Okay. So, jumpa esok dengan Alang dengan dia punya topik adalah ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.